Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pengejar impian. Sekali lagi kita bersua di channel Alta Inspirasi untuk bertemu dengan seorang lagi. Kira kita nak madah figura sastra Sarawak. Susah nak dapat untuk. Ini ada hilang lama juga dah hilang tu. Jadi kita tarik balik. Untuk kita mengetahui cerita dan perkembangan terkini seorang sastrawan yang namanya Khatim Arifin. Betul bang? Khatim Arifin ataupun ya nama sebenar kita ataupun macam ni ya nama samaran. Nama sebenar. Tapi waktu sekolah rendah mari apa bahasa standard kata kita. Pakai bahasa Malaysia boleh juga, bahasa standard boleh waktu campur. Sekolah rendah nama HATIM. Ditulis di sekolah pun memakai Hatim. Cuma dalam sijil barang KHATM. Ya ajaklah. Jadi lama-lama kita akan balik kepada Khatim lah. Okey, Khatim Arifin. Bang, dulu nama kita tu boleh katakan meletup juga bang. Meletup lah, kira lah waktu zaman kami masih muda-muda dulu baru nak belajar nulis puisi apa. Nama Khatim Arifin tu memang ada antara yang senarai yang boleh katakan berapi juga lah. Kita macam ni sebenarnya, kita lebih kepada puisi ke ataupun lebih kepada cerpen ke ataupun macam ni? Minat dan penulisannya semua banyak. Waktu mula-mula berminat dengan penulisan, semua genre diminat, tetapi barangkali yang pertama lebih kepada nukilan-nukilan dan lebih kepada cerpen. Saya nulis cerpen yang pertama dengan tulisan tangan atas kertas foolscape lah. Wah, belum ada telefon, handphone apa-apa. Kita bawa lepas sekolah. Laptop, iPad set dah. Belum lama tinggal alam persekolahan. Oh. Jadi nulis tentang ya pun tema yang kaitan dengan satu peristiwa lah, iaitu kematian arwah mak. Waktu yang saya bawa 11 tahun umur, waktunya meninggal lah. Nulis pakai fullscape bang oh. Yang menerimanya dan melayannya ialah literature Borneo Literature. Bureau. Okey. Nang danya walaupun saya ngantar dengan tulisan tangan tetap dilayan dan disiarnya ya. Yang penting disiarkan. Bila disiarkan kita jadi lemas semangat. Nah. Ya ajalah. Mun dibakul sampah kan patah lagi lah. Kita beberlah kes penulis membakar skrip drama sebagainya. Menarik juga bila kita terlibat dengan Borneo Literature. Ya maknanya sebelum pembentukan Malaysia ataupun macam ni. Dahlah. Udah kah? Udah pembentukan Malaysia? Saya lahir pun ada pembentukan Malaysia dah. Tapi Borneo Literature kan diambil alih oleh Mas Mandin kan nak? Dah wujud. Jadi sebelum Dewan Bahasa dan Pustaka memang Borneo Literature. Biro. Okey. Mana kita ada pengalaman dengan Borneo Literature. Kita ada pengalaman dengan Dewan Bahasa dan Pustaka juga. So macam ni kita nangga daripada segi layanan terhadap penulis oleh kedua-dua birokrasi tu. Macam ni. Kami saya ada pengalaman tu. Dari segi pandangan saya lah, barangkali waktu ia penulis kurang banyak dan barangkali semangat untuk membangun penulisan di Sarawak, saya bersikap terbuka dan sungguh-sungguh lah untuk menanggapi karya kita dengan diedit sebagainya lah. Borneo Literature walaupun kita hanya menulis tangan di belum ada typewriter lagi waktu ya. Tulis tangan Berapa kali dalam Borneo Literature tu selain daripada cerpen pertama kita lepas kita akan ada terus dengan ada beberapa macam contohnya berdasarkan cerita-cerita dongeng
Walaupun cerita luar diambil daripada luar negara lah, tapi kita tulis dalam bahasa Melayu lah. Pun diterbitnya juga. Pun diterbitkannya juga. Pantun saya memang lupa, tapi sajak belum lagi waktu ya. Sajak belum? Saya rasa-rasanya lah dalam ingatan saya, sebab kita tu kadang-kadang ada proper penyimpanan untuk kadang-kadang bila kita bergerak ataupun bila kita pindah randah ataupun kena banjir, habislah. Yang nak semua tulis tangan. Si jugalah ada Si yang. jugalah. Contohnya kami dah masuk mata perguruan. Rasa kami ialah sajak pertama kami lah ditulis lah. Rasa-rasa lah. Ya pun kebetulan mencoba aja lah. Kata kita, nama kita kadang-kadang semangat yang dibuat oleh perasaan. Kita, walaupun hanya beberapa baris saja. Dikeluar oleh sidak kata kita ada sikit macam akhbar mata perguruan lah. Okey. Bila Borneo Literature tu digantikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Macam ni harapan kita waktu ya, sebagai penulis lah, kerana kita akan selalu hantar dengan Borneo Literature. Tapi bila mendapat khabar bahawa Borneo Literature tu akan diserap masuk pergi Dewan Bahasa, jadi Dewan Bahasa dan Pustaka. Macam ni harapan kita waktu ya. Ya lah. Kita pun memanglah berharap seperti yang kita dapat, layanan yang kita dapat daripada Borneo Literature tu lah. Dan kami ada menyertai beberapa peraduan beberapa peraduan anjuran DBP aja. Ada. Kita nulis biasa-biasa, saya ada wadah rasa-rasa. Waktu ya belum ada wadah. Mesti pasti ada wadah untuk kita boleh menghantar macam kena tu nak ada wajah Wajah bahasa dan sastra. Bukan saya ada waktu ya. Jadi kita hanya menghantar, kemudian adalah memenangi walaupun hanya sagu hati sikit sebagiannya lah. Okey lah. Dan kadang-kadang adanya datang jumpa kita di sekolah. Kami waktu di Batu Lintang lah. Kami balik dari sebelumnya mengajar di pedalaman 5 tahun. Dari tahun ke-6 kami belajar di Batu Lintang, SK Batu Lintang. Iya, sekitar tahun bila ya bang? 80-an, 90-an kan nama kita mula melonjak naik. Ya, 80-an lah. Tapi satu peringkat tu kita seolah-olah hilang. Hilang kan. Si ada karya, si ada muncul, nama pun si disebut-sebut. Macam ni apa faktor-faktor luaran ataupun dalaman? Barangkali ialah tadi. Pertama kami nyambung belajar lagi waktu ya tahun 90 lah. Jadi sebelum 90 aktif je menulis. Jalan berdasarkan karya-karya kecil je. Pas masuk menyambung pelajaran 4 tahun kurang aktif menulis lah sebab kita sibuk dengan kerja-kerja anak-anak belajar tu dah. Tapi sebelum menyambung pelajarannya sempat masuk peraduan di peringkat guru tadi ada memenangi cerpen dan hadiah untuk cerita kanak-kanak. Waktu ada cerita kanak-kanak. Antaranya Hakim ialah Tuan Haji siapa nama tu? Said Idris. Adalah Hakim lah. Kami cerita waktu belum kenal gila lah. Waktu ya lah. Waktu tahun 90-an. Lepas ada ketong banyak kekosongan lah. Banyak kekosongan. Sehingga kami balik 94 balik. Orang panggil bawa ustaz dan murid balik. Abad 21 tu macam ni? Masih ada karya-karya baru yang boleh kita harapkan daripada Katim Arifin? Kami dah bincang dengan tuan kita tadi, Tuan Yusuf bahawa kadang-kadang kita mengalami masalah kurang semangat dalam mengambil dipakai lah. Kita kurang semangat, jadi untuk menggerak semangat dia, untuk noyakan semangat dia tadi, mengubah lagi semangat dia tadi, perlu ada cara lah. Antaranya kita tadi mungkin terlibat dengan bengkel, macam kita membangun penulis-penulis muda nak.
orang lama macam sebagai orang lama tu, membantu orang tu. Jadi waktu ialah kita sangat nak menulis balik. Walaupun kita tak membantu dan beri bimbingan, tapi dalam masa yang sama kita sudah kita semangat kita nulis bangun semula. Yalah. Tapi perkara yang asyik berlaku lah. Asyik berlaku. Yalah sebenarnya. Saya ada lawang nunggah kita. Walaupun ada sekali pernah dengar daripada saudara Yusuf sana, you mau nonton terlibat dengan hal bengkel mana? Mau lah, bisa lagi. Bisa aja. Kan? Ya, kan kita nak ada nyata kali dengar daripada orang lain lah. Kan kita nak ada Usop ni dapat nak saudara Usop ni dapat nak balaya. Bukannya ada dana pindah lah. Jadi memang ada orang lain melakukannya, tapi pasti hasil apa? Semacam Bang Azwar tak menarik juga sebenarnya tau. Semacam kini tu berlaku ketidakadilan sebenarnya. Ketidakadilan terhadap penulis-penulis lama. Kerana kami pernah bangkit benda tu sebenarnya, bahawa penulis lama tu harus disantuni. Harus disantuni. Tapi nampaknya pihak berwenang si menyantuni penulis lama. So apa masalahnya sebenarnya? Penulis lama si berbakat kah? So ataupun tidaknya tu adalah kartel sastra yang ada kroninya pun. Itu ada satu perjumpaan dengan pengarah seingat majlis apa. Saya pernah bersuara di on the floor lah. Yalah kita memahami DPP. Pihak DPP memegang pada polisi yang ada lah, polisi tentang apa polisi perkembangan bahasa yang mesti ada panduannya untuk bertindak. Jadi kami ada menekan bahawa kita penulis tak perlu dibangunkan, dimajukan. Jadi contohnya kita perlu pelapis. Macam kita tu dah tua, kan kita hidup dekat langit orang nak. Jadi perlu pelapis sidak muda-muda lah. Ajaklah sidak muda-muda, contohnya sidak remaja, sidak pasal sekolah, sidak apa, jangan ambil waktunya tengah nak exam nak siap. Susah lah. Jadi mungkin ada tapi perlu ada duit lah. Pihak institusi DPP lah perlu, atau orang-orang lain yang pihak penaja-penaja lain yang boleh membantu untuk mengadakannya. Ya, betul. Sebab rasa kami penulis lama tu harus dibugarkan kan. Penulis lama tu kita nak macam kami rasa diimpun lah. Barangkali mungkin seperti sama orang lain. Perlu diimbak bersama. Okey. Kita malah bengkel sajak di situ. Kita setuju nak jadi kah, penceramah kah, pembimbing kah. Amunnya situ buat kita ambil orang lain. Tok kita sih pernah di offer. Jadi habislah kita berlumut bapa di rumah lah. Offer lah. Berlumut berdebu tak ada rumah. Yalah. Saya ada orang peduli kita. Jadi kita jadi penulis yang si berbunyi dah. Yalah, rasa kami sebab kita melihat macam ni perkembangan dunia seni dan sastra Sarawak tu. Kita rasa kita dapatkah melahirkan penulis yang hebat dah. Hebatlah macam kita katakan kehebatannya macam Jong Chen Lai. Siapa lagi kehebatan bagi kami Jong Chen Lai je lah hebat sebenarnya. Lain si hebat tengah kami. Macam ni rasa kita. Adakah penulis-penulis lama tu yang boleh jadi sehebat ya? Ada. Kami nanggap penulisan atau penulisan bermutu Angku Merali. Ya. Angku Merali. Kami pernah bacanya pun Chopin, kami dapatinnya yang penulis yang tinggi yang pun mutu penulisan lah. Tapi nya kecewa. Apa hal? Tapi nya kecewa juga sebenarnya. Orang-orang yang bagus macamnya sebenarnya pihak berwenang tu harus kenal pastikan orang yang bagus. Awangku Merali, macam kita, siapa lagi? Kipani Alwi, Jai Sahok. So penulis yang prolific pendapat kami. Nya selalu menghasilkan karya. Walaupun dalam keadaannya tetap ada kami lagi slow nah. Nya ada 5 kami sikit. Misal contohnya lah. Jai Sahok ni tu menekan kekecewaannya sebenarnya. Nya berkebun kan jadi. Yalah. Maaf lah Bang Yais kami bersuara secara jujur dan ikhlas. Sebab kita melihat bahawa semacam berlaku ketidakadilan terhadap bakat-bakat dalam negeri Sarawak tu, sehingga kita merasakan siapa ada penuliskah di Sarawak tu? Yalah tadi. Ya ajakkah? Nyai ajakkah pandai nulis drama? Nyai ajakkah penulis sajak? Nyai ajakkah penulis cerpen?
Ni ajak kapan nulis novel. Sedangkan mun di Sabah dah melangkaui lebih daripada kita. Sehingga kan kini tok lah. Sidaknya madah. Kalau Sabah dengan Sarawak, Sabah dulu akan ada sastrawan negara. Macam ni tangga kita. No, ya, barangkali kita boleh belajar dari Sabah lah. Belajar dari Sabah. Mun dah kita nanggap nanya bagus. Hantar kita bola aktiviti di Sabah ke, bola di situ ke. Mbak sidak yang kita nanggap yang berpotensi tadi. Jadi dia boleh share apa yang telah mereka lakukan untuk membangun sastra di sini. Penulis dan sastra bukan sekat sastra saja, tapi penulis yang perlu dibangun. Susah gila kan nak berlaku adil dengan semua penulis tu. Tadi dah cakap juga tentang apa? Kalau persatuan, nah kalau boleh ya, persatuannya biarlah mempunyai strategi, mempunyai hala tuju dan melibatkan banyak orang lah, bukan setakat kelompok-kelompok yang dalam persatuan aja lah. Okey. Perlukah banyak persatuan dalam dunia Sarawak tu? Karena dulu banyak persatuan cik dah berguna juga. Ni tu sikit je persatuan. Sikit je persatuan nak. Tapi yang sikit dia macam ni. Macam okey, kalau kita nak terus terang lah macam Putra dengan Perkasa. Macam ni sidaknya tu boleh menjadi nukleus kepada pengembangan sastra Sarawak secara holistik. Macam ni. Kerana bagi kami Perkasa fight untuk ahli-ahlinya aja. Yalah. Tapi ahli-ahlinya pun ahli-ahli terpilih aja. Dah dibincang juga tadi. Udah dibincang juga tadi lah. Ya, apa tu? Ya tadi seperti yang seperti dikatakan tadi bahawa persatuannya, yalah, kan saya dipahamkan bahawa persatuan pun ada sumbangan dana, PAM dana ke dalam untuk memajukan persatuannya. Memaju dengan arti kata melakukan beberapa aktiviti yang membangun persatuan, membangunkan ahli serta penulisnya. Jadi itu ialah pernah dicadangkan tadi kalau boleh dengan sokongan dan bantuan institusi DBP dapat dimeriahkan lagi lah aktiviti yang berkaitan dengan penulisan. Seperti kata saya tadi bengkel apa-apakah lagi ya. Saya daripada peraduan. Di setakat peraduan aja pihak yang berkenaan ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Tambah-tambah ada kalau kita dengar suara sumbang mengatakan ini penulis peraduan. Maksudnya kita hanya muncul ataupun hanya nama kita naik bila kita ada peraduan dan kita menang ya aja. Sedangkan di belakangnya dia banyak sih tahu ataupun dia hanya boleh cakap sedangkan tidak memberi pertimbangan dengan apa yang dikelakannya. Contoh lah. Contohnya lah, walaupun kita tadi dah memenangi hadiah pertama, utama dan sebagainya untuk beberapa kali. Tapi apabila kita memajukan kita pun karya ke pihak tertentu. Contohnya kalau Mundisau sedang salah lah ke Semenanjung nun. Kita kena langsung tidak ada tiada positif lah. Reaksi positif terhadap karya kita. Lalu disiarkan. Jadi patah juga hati kita dah menulis. Tidak ada orang menyiarkan apalah guna kita nak menulis. Ayalah menyebabkan boleh terbantut semangat nak nulis tadi. Kalau nak dikatakan DBP tu si ada hala tuju sebenarnya bang. Macam ni tangga kita. Si ada hala tuju untuk membugar dan mengembangkan penulis-penulis Sarawak yang pun. Ya, kami sih pastilah kita pun si membaca polisi dan apa-apa yang. Tapi seperti ada saya kata tadi, ada satu hari saya telah mengutarakannya dan pengarah di BP Indonesia semacam tidak respon sangat dengan apa yang saya suarakan. Mun memang ada kata kita ada hala tujunya pendah, panggilnya ada madah. Okey, ini program kita dan sebagainya dan apakah tindakan-tindakan kita seterusnya lepas itu. Apa-apa yang kita katakan kita akan memang dah ada dalam misalnya lah dalam perancangan lainnya. Mun kita kelakar lah macam biasa dah bang. Sebab
apa kena kami madah si ada hala tuju, kerana setiap penulis ya kehendaknya berbeza. Kalau penulis muda memang kehendaknya adalah exposure. Nya boleh gunakan macam masuk bertanding, masuk apa nak keluar dalam wadah bahasa dan sastra dan sebagainya. Tapi kalau penulis yang dah established dia akan masuk bertanding. Okey. Penulis yang established diberi insentif yang lain. Kan macam kita kan. Okey. Dan kita dan ada lagi nama-nama lain yang berpotensi diberi insentif. Diberi insentif in terms of macam penerbitan kah, apakah, kan pendedahan kah dan sebagainya. Jadi kalau kehendaknya difahami, maka kita secara sistematiknya boleh membangunkan banyak penulis daripada sekadar nak membangunkan sekelompok penulis yang ada dalam persatuan tu aja. Yalah. Ha. Jadi maknanya siap dah lah tuju lah di BP lah. Nya main macam syok sendiri aja lah. Sah juga saya nak madah. Ada uncountable silent ni. Maksudnya saya dapat cakap bagi pihak DPP. Ya aja lah. Yalah. Tapi kita hanya nanggap dari luar dan kita berada di luar. Kecuali kita dapat bercakap dengan pihak DPP pun, bau dia. Dan yang luar pendapat dia bau yalah. Kita sebenarnya kita perlukan satu DBP yang bersikap terbuka, yang open to all option oleh penulis-penulis. Bukannya memelihara egonya. Kalau nya memelihara egonya, kita bersuara pun nya siap kena dengar juga. Walaupun apa saranan kita ya memang bagus pun. Nah, tapi kalau kita melihat hakikatnya dunia seni dan sastra Sarawak tu, kini tu hebat di negeri kita aja. Nah, tapi nak bersaing di peringkat yang lebih tinggi, si dapat. Asal pergi Semenanjung je, kena encang lah karya kita tu. Karya penulis kita lah. Kena encang, mana si bermutu, pada apa, teruk gila ke kita bang? Si pernah saya dengar. Kami nyebut teruk gila ke kita bang? Sampai novelis kita kena encang di Semenanjung madah novel si bermutu semua apa, tapi sedangkan di negeri kita pun diangkat, dijunjung. Diangkat itu silent lagi. Bagi pendapat saya lah, kalau kita cakap tentang mutu penulisan dan mengangkat apa kata kita, atau memperkasakan penulis kita. Memperkasakan. Perlu ada strategi kita, iaitu mereka dibangun dia nak ya. Mun setakat dia dibiarkan liar, lepas bebas dia aja. Barangkali mereka ada panduan untuk menghasilkan satu karya besar. Mun setakat saudara Jong nak, barangkali sebabnya ya biasa menulis. Nya pun bersekolah Semenanjung kalau siap saya. Jadi penguasaan bahasanya tinggi. Barangkali banyak masalah untuk menulis dan sebagainya lah. Tapi yang lain belum lagi kita dengar. Especially bahagian penulisan novel atau cerpen. Jadi barangkali ataupun jika kita tadi secara agresifnya coba meletakkan asas tapak untuk dia bangkit, bangun dan memperkasakan diri baunya. Tapi perlu dengan ilmu. Segala perlu dengan ilmu lah. Maksudnya macam ni kita nak menulis karya yang bermutu tinggi. Apakah perkaranya? Magnum opus kan. Magnum opus. Avant-garde. Kalau nak bercakap pasal lem daya, rasa-rasanya barulah dapat banyak penulis dihasilkan untuk menghasilkan karya tinggi dan menjadi gagah lah di mata sendiri, di mata masyarakat kita ini pun dan Okey. Kita berpindah daripada yang panas kepada yang lebih dingin sikit lah. Apa perancangan kita dalam perkaryaan kita setakat tu? Ada perancangan ke atau terus ada perancangan? Ada, tapi tadi saya memerlukan ruang dan memerlukan apa kata kita satu keadaan lah. Misalnya
jemputan Ah. pihak berkenaan untuk kita terlibat, saya terlibat dalam satu aktiviti lah, Ya, ya. bengkel ke, Oh. jadi jadi pembimbing dan sebagainya lah. Berarti dimaklumkan juga lah, seperti dia maklum kepada Tuan Yusuf tadi, bahawa saya pernah mencadangkan kemesuhan sekolah bahawa saya ada penulis cerpen dan saya ada student yang menghantar ke cerpen dan sajak lebih kurang sebenarnya. Kenapa tidak dipolah bengkel sekolah? Misalnya bengkel sekolah dan membimbing saya untuk menulis. Jadi lalu-lalunya jemput saya. Jadi saya atas inisiatif dia, atas dia jemput saya datanglah. Saya dah mengharapkan apa-apa lah. Jadi dia nulis saja. Kita bincang dalam bengkel dan kemudian ada yang sempat dihantar di email di rumah, edit dan kadang-kadang perlu distruktur kembali, kadang-kadang diperhalusi lagi penggunaan bahasa dan sebagainya. Walaupun saya bukan pakar sajalah. Ya aja. Tapi pengalaman ya harus dimanfaatkan. Kerana ada pengalaman berpuluh-puluh tahun menulis semua apa. Memang benarlah. Kerana kita kini tu nampaknya si ada usaha untuk melahirkan bakat-bakat baru. Yalah tadi. Kan? Kita perlukan pelapis. Betul berlapis. Mungkin kita dah tidak orang ni bukannya dapat dikata kita hanya muncul macam ni aja. Bukannya kita lalang ataupun semak sabun yang boleh muncul bila-bila dia mau. Kayalah ceritanya. Perlu dibimbing, perlu dimajukan, perlu dibangunlah. Mun fikir kita bang. Kalau yalah kita kelakar hal Sarawak baru. Sarawak baru tu adalah Sarawak yang nak melihat perkembangan negerinya pun selaras dengan kemajuan abad tu. Autonomi, kita minta autonomi semua apa-apa. Kalau kita katakan kita minta autonomi untuk pendidikan tu, macam ni. Kalau autonomi untuk pendidikan kita boleh madah Dewan Bahasa dan Pustaka si relevan lagi dah. Dan kita balik untuk mengembalikan Borneo Literature. Kerana bahasa Malaysia pun bukan bahasa utama kita. Autonomi dengan maksud apa maksud kita? Dengan maksudnya kita kembalikan Borneo Literature dan kembangkan dunia seni dan sastra kita pun. Bukan lagi bendaya adalah benda yang bertitik tolak dengan federal kah ataupun apa-apa kah. Macam ni cadangan kita. Cadangan, kalau ada cadangan macamnya lah. Kalau ada individu yang revolusioner macamnya. Saya terfikir jugalah sekiranya bekerja. Tetapi ya tadi kalau kita betul-betul nak membangun boleh. Tapi perlu ada sokongan dana dan sebagainya lah. Ada kemudian orang yang nak ngurus mempunyai semangat yang betul lah. Bukannya semangat yang angan-angan tayang kemudian lepas lalu bila kena masalah sikit dia dah lalu menghilangkan diri. Kena si benar juga semangat yang lebih tapi si sampai ke sini. Jadi ya kita mau lihat juga. Tapi saya melihat untuk autonomi dari segi macam ni tadi barangkali saya kata kurang pasti untuk menerimanya lah. Tetapi ada satu jalannya memperbanyakkan bahan bahasa sastra dan ya tadilah mengambil orang yang berpengalaman dan penulis-penulis besar untuk datang dan memberi bimbingan kepada orang kita lah. Kerana setakat 60 tahun kewujudan DBP Sarawak tu, kita ada 2 ACA Right Awards winner. 2 John Ching Lai dengan Abizai. Okey, ada 2. Dan kalau calon untuk sastrawan negara memang belum ada lah.
berbanding dengan Sabah yang memang dah ada tokoh yang memang nak di apa nama tu, dinaikkan. Cuma di Sarawak mungkin ada seorang je lah yang calon sastrawan negara. Tapi adakah ia merupakan petanda aras yang kita mahukan? Ataupun kita ada petanda aras yang lain yang boleh menjadi petunjuk kepada kemajuan dunia seni dan sastra kita? Kalau sastra negara yang kita lihat lah, yang kita fahami bahawa sastra negara ialah daripada kalangan mereka yang banyak menulis, satu, banyak menghasilkan karya pun bermutu. Kedua, tema karyanya mesti bersandarkan pembangunan sosial dan sebagainya. Jadi lebih kepada kalaulah kita cakap setengah karya kalau lebih kepada apa kata Islam yang tidak begitu menebarkan atmosfera harmoni ataupun yang sehat, memang sukarlah kita nak bersetuju dengannya diangkat lah. Kadang-kadang ada, kita pun faham lah, ada karya ada lebih mengangkatkan satu-satu pihak yang barangkali tidak padahal tidak tepat. Dan perlu dipertimbangkan lagi. Golongan tu. Dah 5 minit lagi. Oh, Okey bang. Kita lebih ringan lagi kepada daerah kesucian. Daerah kesucian. Okey. Kita mau dikenali sebagai apa bang? Penyair, cerpenis, novelis? aduh. Saya tahu je lah. Saya dah pernah fikir untuk meletak ini. Saya cerpen, saya menulis. Okey. Sajak pun saya menulis. Oh. Apalagi drama pun saya menulis juga. Oh, ada tulis drama kok? Oh, okey. Pernah melihat ada Sagu Hati peringkat wilayah persatuan di Kuala Lumpur, pernah ada Sagu Hati menyusun sejarah lah. Apalagi ya. Drama. Dan untuk sekolah kami pernah menulis drama berdasarkan teks sejarah Melayu klasik ya. Janji Betara. Pernah menang peringkat negeri dan mengirimkan Sarawak ke Menanjung lah. Oh, tu naskah drama lah. Naskah drama. Kami pun nulis skrip dan kami pun jadi pengawal lah. Kemudian sikit lagi ada juga, tapi peringkat negeri dapat nombor 2 aja. Apa nama saja ya? Nama saja drama dia adalah. Jadi dan untuk mono drama pernah juga, walaupun si menang persembahan tapi skrip kami terbaik lah. Okey. Ada kami dengar ya mono drama anak. Tu orang mono drama tu. Dekor mono lah. Tu tapi bila dengar penjelasan daripada kita, hebat juga kita bang. Sialah. Mana ada aku macam okeylah, kami tahu kerana kami pernah baca beberapa puisi kita masa okey untuk okey lah. Tapi bila kita dengar ada cerpen, ada drama, ada apa, rasa banyak orang yang tahu guys. Kata Marifin banyak nulis jurnal guys. Ada buku bang. Kami lebih kepada buku antologi kumpulan aja. Bersama, tapi antologi peribadi si ada. Si ada. Sempat nak dihasilkan. Boleh dikumpulkan bang. Kalau ada sponsor kan ada di luar sekali sana. masuk peraduan 10 puisi atau maksud sajak untuk peraduan kumpulan 10 sajak lah. Dapat nombor 2 dah sebenarnya. Atas tajuk Kata Mata Pisau lah. Tapi saya ada dengar cerita sajak-sajak yang menang di Kompan jadi satu. Bunyi Gedak Sapardi. Ada dengar ya? Kata Mata Pisau. Aduh. Sini nak dapat ya bang, Kata Mata Pisau lah. Pengalaman dia. Ya, namun ada. Perpanjangkanlah kepada anak-anak muda tu dapat dibaca ke apa ke. Kami ada nak kompal malah dah terlalu dah. Kalau orang bersisiran situ lagi sebenarnya. Malah menggalikan lah mana jumpa. InsyaAllah bang, berhubung dengan kami orang akan stencilkan aja. Ya aja yang mampu dipulahmi orang lah, stencil aja. Tapi mun
Stensilan 10 sajak Khatim Arifin. Fuh. Tunggu guys Stensilan 10 sajak Khatim Arifin. InsyaAllah. Jual RM10, sikit. Ada sikit je buku yang kami hasil secara Personal. personal. Okey. Bayar duit impun lah. Tapi lebih kepada apa kata orang? Buku macam macam sumber inspirasi lah. Contohnya apa tu? Pidato apa tu? Menjana RM1 macam ni lah. Okey. Ada, Buku kami lupa motivasi, tadi, lupa. motivational books lah. Dan cuma barangkali yalah kami lupa nak hantar, coba nak hantar. Tapi tapi kita di BP ada? Sikit saya ada ni video. Unfortunately. Ya Allah. Terlalu panjang aku. Nang saya ada. Nang saya ada lah. Tapi setakat jadi bersama ada. Ada. Contoh nak bersama nak oleh Japar Hamdan sebagai penyelenggaraan ada. Kalau dipertimbangkan untuk penerbitan elektronik macam bang? Ya saya belum faham lagi dengan. Penerbitan Masih elektronik. masih sama-sama apa. Memang macam E-book lah, elektronik book lah. Ya, belum tahu apa konsep nak apa. Yes. Kami baru-baru tu bertemu ada sikit portal elektronik book Indonesia. Banyak novel dalamnya. Ish. Kita daftar baca for free. Mungkin kita harus mempelopori ya juga sebenarnya. Alah. Jadi mudah-mudahan juga selepas daripada wawancara tu kita akan melihat nama Khatim Arifin naik semula dengan karya-karyanya, sekira cerpen kah, drama kah. Kami mau naskah drama kita bang yang sejarah Melayu ya. Janji Betara ya tak? Aduh. Kami domen yang ada kami simpan. Mungkin kita mau kami mungkin insya-Allah kami boleh mula pementasannya kan insya-Allah. Betul. Janji Betara sikit ada nak sikit di lah ya. Palma cerita alang-alang jahat sekali lebih kurang tak ya. Cerita bahang jebat. Alang-alang jahat sekali. Cerita jebat ya? Nah, menang pergi ke KL lah. Ya, boleh bang. Tapi yalah skrip itu. Tolong perpanjangkan skrip ya dengan kami insya-Allah. Kalau ada rezeki mungkin kita boleh mula. Okey, kata-kata terakhir daripada Khatim Arifin. Saya ada apa-apa jangan kecuali untuk kepentingan penulisan dan penulis di Sarawak lah. Kita sibuk melibatkan yang lain dulu. Perlu dibangun, diperkasakan lagi dan ada strategi dan macam hal tuju untuk mengangkat pelapis-pelapis dari kalangan orang muda lah. Ya ajalah. InsyaAllah. Mudahan dia ada sokongan daripada pihak institusi seperti DBP dan pihak lain yang studi untuk membantu kita pergiatkan lagi lah. InsyaAllah. Diharap apa perkataan pada hari itu diberi perenungan tanpa prejudis. InsyaAllah kerana kita penulis memang sentiasa akan selalu mengkritik dan memberi cadangan. Tapi jangan di masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi mau dipikirkan aja. InsyaAllah kata Abang Khatim tadi, sama-sama kita memajukan dunia sastra dan seni itu regardless of yang muda kah, yang pertengahan kah dan yang dah lama nulis. Macam Abang Khatim, ketidakadilan, persamaan dan persaudaraan, ya revolusi. Okey guys, terima kasih kepada Abang Khatim, terima kasih bang sudi masa sejam je nunggu kami hari tu. Kami minta maaf dengannya, insya-Allah. Okey, nama kita orang dah ada cucu nak. Jadi yalah minta maaf bang lama nunggu insya-Allah. Okey, jangan lupa subscribe, like and subscribe channel Yusuf Fansuri.
untuk Alta Inspirasi. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dengan tokoh-tokoh yang lain di masa-masa akan datang, insya-Allah panjang umur, murah rezeki. Okey, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.